Yang kita sedia maklum, baru-baru ni kami dengan NGO Muslim Care, wartawan Metro, TV Al-Hijrah dan juga wakil daripada IKIM telah selamat sampai ke Jordan, dan kami menziarahi kem-kem pelarian yang terletak di sebuah tempat bernama Idlib di Za'atari. Jadi tuan-tuan, yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan saya, saya bertanya dengan seorang rakyat Syria yang saya jumpa satu malam dekat hotel. Dia kata, bila nak tanya dekat dia bagaimana layanan kerajaan Jordan kepada pelarian Syria, dia kata kerajaan Jordan ni dia anggap pelarian Syria ni buat masalah. Jadi kami ni sentiasa diburu. Dia tak macam Turki. Turki ni beza, dia kata. Kerajaan Turki ni dia anggap rakyat Syria ni tetamu dia. Dan kalau kita tengok segi dia punya kem pelarian berbeza. Kem pelarian di Turki jauh lebih cantik, jauh lebih hebat, bagus daripada di Jordan. Jordan ni tengah padang pasir, amat panas. Dia kalau panas, panas sungguh. Kalau sejuk, sejuk sungguh. Kalau lalat tu jangan cakap tuan-tuan. Lalat tu kalau dekat muka baby ni dah macam kita ingat mati dah budak ni, mau hidup lagi. Banyak dia lalat. Jadi dia kata dekat sana, Jordan anggap rakyat Syria ni menyusahkan diorang. Jadi kalau boleh diorang nak keluarkan, tak nak bagi duduk kat Jordan. Anda tanyalah, ada tak negara Arab yang layan orang macam rakyat sendiri? Lama dia termenung. Dia kata tak ada. Kalau ada pun dulu Mesir, zaman Dr. Mursi. Ya, masa Mursi pemerintah, Mursi jaga kewajikan kami. Tapi sekarang bila Mursi jatuh, dia cerita rakyat Syria ni akan diburu. Kalau polis Mesir jumpa, dia tangkap, dia bawa ke kedutaan Syria untuk diorang cek nama dia ada ke tidak dalam senarai orang yang dikehendaki dekat Syria. Kalau ada, dia akan ditahan dalam penjara Mesir dan akan dihantar pulang ke Syria. Tak tahulah sama ada di penjara ke, diseksa ke, dibunuh, wallahualam. Tapi itulah, kalau kita tengok realiti negara-negara Arab ni, bahasa kasarnya Huang Hajo. Bahasa kasarnya diorang ni, aku nak kata macam mana, geram juga tu tuan-tuan. Padahal bangsa kau juga. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sebut tidak ada beza, la fadla baina arabin ala a'jamin illa bitaqwa. Nabi kata tak ada beza, kau Arab ke, kau bukan Arab ke, yang penting kau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila diorang tengok rakyat Malaysia lah, kalau belah-belah Asia ni rakyat Malaysia lah yang pertama hantar bantuan, yang banyak tolong. Jadi ni semua segala puji bagi Allah. Kita pun jangan perasan bagus sangat lah. Jangan perasan, oh tahu tak apa. Memang kita orang memang bermurah pun. Kau jangan perasan lebih-lebih. Muslim Care pun sama juga, jangan perasan lebih-lebih. Itu semua kerja Allah Ta'ala belaka. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang beri kekuatan kepada kita, dan dengan izin Allah kita dapat buat kerja ini. Dan dengan harapan apa yang kita buat, sekadar yang kita boleh buat ini meringankan bebanan umat Islam di Syria. Jadi tuan-tuan, itu sebagai sedikit intro mukadimah dari saya lah. Jadi kita nak minta Ustaz Syafiq, DJ Syafiq ni, minta dia cerita pengalaman dia. Dia ada pengalaman yang tersendiri, yang dia sahaja boleh cerita tuan-tuan. Walaupun kami sama-sama kena tahan dekat immigration Israel selama 7 jam. Segala-galanya berpunca daripada DJ Syafiq. Dia lah penyebabnya tuan-tuan. Jadi mesti dengar DJ Syafiq itu untuk menyampaikan apa-apa yang dia nak sampai je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Ustaz Nazmi, tuan-tuan, ini sebenarnya kali kedua saya bertamu di Surau Al-Musyirin. Kalau sebelum ni saya hadir merakam untuk rancangan forum bicara Adi Kim FM. Kali ini saya hadir selaku salah seorang tahanan pihak Israel. Alhamdulillah saya diberi peluang untuk bersama-sama terlibat dalam
Membara Misi Kemanusiaan ke Syria bersama dengan Muslim Care, bersama dengan Ustaz Nazmi, bersama dengan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Saya sempat bertemu beliau 2 hari lalu di pejabat. Beliau kata kat saya, "Syekh, anda dah siap dah buku, tinggal nak terbit je." Dia minta anda gambar beberapa keping-keping untuk diterbitkan buku. InsyaAllah buku pengalaman, catatan pengalaman tahan dan sepanjang kebara akan dikongsikan bersama. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sewaktu mendengar peristiwa Mavi Marmara tahun 2010 menjadi debar dalam hati dengan peristiwa 9 orang rakyat Turki yang mati, terbunuh, ditembak syahid. Akhirnya menjadi kobar kepada saya lah untuk minat dalam masuk dalam kemanusiaan ataupun membantu sahabat-sahabat. Akhirnya saya diberi peluang pada tahun 2011 untuk pergi. Walaupun tidak dapat masuk, itu pengalaman yang paling perit lah. Tidak dapat masuk ke Gaza masa pengalaman International Freedom Flotilla tahun 2011. Namun saya nak ceritakan pengalaman kali ini lebih bermakna. Tahun lepas saya pergi Gaza juga bersama dengan sebuah NGO, tapi dapat masuk Gaza dan alhamdulillah dapat melihat penderitaan selepas peristiwa 8 hari perang yang berlaku pada awal Muharram, kira-kira 8 hari, dan dapat bersama dalam program merayakan ulang tahun ke-25 perubahan Hamas di Sahab Katiba, Gaza. Tapi kali ini misinya berbeza. Tujuan asal bersama-sama untuk ke Syria seperti mana yang Ustaz nanti nyatakan tadi. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya bermula daripada ujian ni, kalau kita melihat, saya selalu bila mana setiap kali ujian musafir berlaku, saya teringatkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Allah kata, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin." Allah kata bahawa ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita, sama ada dengan perasaan takut, dengan perasaan gemetar, dengan perasaan kelaparan. Peristiwa-peristiwa ini berlaku tatkala kami berada selama hampir 7 hingga 8 jam di immigration Israel. Peristiwa yang berlaku tatkala kami masuk ke bumi Israel. Bumi tak bumi jugalah kan. Tapi daripada sepadan Jordan ke Israel itu, maka masuk kami ke sana dengan tujuan untuk melawat Aqsa, untuk menziarah Aqsa. Namun nak jadi cerita lah kan, benda ni semua kerja Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Maka selepas sebelum tu saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan-puan, pakaian yang saya pakai dalam ni, pakaian yang terpaksa saya beli di Jordan. Akibat baju saya semua dirampas, beg saya tak pasti sama ada dirampas ataupun hilang. Saya tibakan hilang lah. Saya tibakan hilang apabila beg saya, beg bagasi lah, bagasi semua pakaian. Dan muhasabah juga pengalaman ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita ni tak kira di mana-mana. Nak jadi cerita pada hari tersebut saja. Biasanya kalau kita musafir, dan saya akan bawa laptop saya di dalam bagasi beg sandal belakang. Tetapi hanya hari itu saja, sebelum bertolak dari Erbil nak masuk ke Israel, pagi itu saja saya membawa beg ataupun laptop saya tukar, pindahkan beg yang biasa saya bawa di bagasi di belakang, saya pindahkan ke dalam beg bagasi. Kerana saya fikir mungkin beg itu akan jadi berat dan lebih mudah saya bawa masuk ke bagasi. Jadi akhirnya bagasi dan laptop telah hilang dan telah berada di tangan Israel, ataupun sekarang sama ada berada di bumi Israel. Saya yakin dan percaya beg itu berada di bumi Israel, atau mungkin telah berjalan dalam Masjid Al-Aqsa. Ada kemungkinan lah kot. Jadi bila mana peristiwa itu berlaku, bila kami masuk tiba di bumi Jordan pada hari Jumaat, nak cerita hari Jumaat,
Masuk ke dalam negeri Israel tu, kemudian kami pun melihat saya dah selesai masukkan beg saja. Kalau kita nak masuk check in, maka beg kita masukkan dulu, kemudian kita akan ambil beg kita selepas pasport kita diuruskan. Akhirnya beg saya dah masuk dulu, dan di belakang pasport saya dah ditampallah stiker yang tekan satu beg saya sudah masuk, dan saya akan tuntut beg saya nanti selepas urusan pasport. Maka nak jadi cerita, kami pun berantulah 15 orang mengikut kisah masing-masing, dan saya orang yang ke-7 atau ke-8 saya tak ingat. Saya rasa Ustaz Nazmi pun dah lepas dah ke depan. Alhamdulillah Dr. Zul dah lepas, Ustaz Nazmi dah lepas, Haji Zulkifli Wahijan pun dah lepas, Haji Zulkifli Wahijan dah lepas, semualah dah lepas. Jadi saya orang yang ke-7, akhirnya beliau ke pasport saya, buka surat pertama. Disebabkan pasport saya ni macam-macam cok ada. Cok masa belajar Mesir, masa belajar, masa pergi umrah, masa pergi haji, semua ada dalam tu. Jadi surat pertama dia tanya saya dalam bahasa Inggeris lah, you study in Jordan? Saya cakap tak, saya tak study in Jordan lah, pasal memang mungkin dia nampak cok tu, dia ingat saya belajar Jordan. Dan akhirnya dia tak tanya, dia buka bilik-bilik, ada satu muka surat yang terlihat niat jadikan. Saya pun terlupa lah baca doa depan depan negeri Israel. Saya dah nampak dia pakai apa kopiah kecil dia tu kan. Saya dah nampak dah dia memang pakai kopiah kecil dia tu. Tapi saya lupa nak baca doa-doa. Tapi nak jadi cerita, bila dia dah panggil saya, dia tanya, dia buka satu surat, ada cok Palestine. Dia tanya, pergi sebelum ni pergi Gaza ke? Habis. Ya, saya cakap dia pergi Gaza. Dalam keadaan takut tak takut juga lah, dalam keadaan biasa kan. Buat apa pergi Gaza, dia tanya dalam bahasa Inggeris. Saya satu perkataan dia saya sebut, visit. Saya cakap pada dia macam tu je. Dia pun macam pelik lah, apalah budak ni pergi untuk visit kan. Okey. Kemudian akhirnya nak jadi cerita, saya pun diminta untuk diarah ke belakang lah, diarah beredar dekat situ. Dia kata tak apa, dulu nanti kita lepaskan dia dulu, nanti lepasnya. Dalam fikiran saya berfikir tak apalah, kemungkinan sahabat-sahabat akan lepas dan saya akan panggil orang itu, akhirlah orang itu 15 akan masuk. Tapi akhirnya seorang pegawai, officer lah saya kira, perempuan Israel lah, perempuan perempuan Israel lah, bagi saya masuk dalam bilik tahanan dia lah. Dalam bilik itu besi, jadi lagi menggemparkan saya lah. Bilik itu bilik kunci yang perlu dibuka dengan kunci dia saja. Dia buka kunci dia dan saya tinggalkan saya di dalam satu ruang lah. Yang nak jadi cerita, saya sempat juga dalam proses nak menunggu giliran untuk masuk ke dalam bilik dalam lagi yang memerlukan kunci untuk lagi dibuka. Maka saya jadi gatal tangan. Saya ambil keluarkan headset saya gatal tangan, saya ambil gambar. Macam kita seronok, macam tak terfikir bahawa kita dalam tahanan punya. Saya ambil gambar. Selepas saya ambil gambar, baru saya perasan dalam tahanan ada CCTV rupanya. Saya pun pusing sebelah kiri, ada CCTV. Saya pusing sebelah kanan, ada CCTV. Dalam keadaan yang dekat dengan saya sebelah kanan ni berkelap-kelip pula warna merah. Allah dalam hati, ini lagi dugaan. Tapi saya harap, saya berdoa harapkan inilah sebagai asbab tenda macam-macam lagi di dalam. Ini lebih kurang dalam 10 minit macam tu, saya pun diarah untuk masuk ke dalam biliknya. Dia buka kunci dengan menggunakan itu hampir besi juga saya rasa. Pasal saya perlu guna kunci dia saja untuk masuk dalam bilik dia. Dan di dalam bilik tahanan tersebut lah, saya pula berfikiran bahawa dalam tahanan tersebut, pasal biasa kita tengok cerita-cerita Melayu kan, ada lampu gelap, lepas tu mesti ditanya soal siasat yang menakutkan lah. Tapi tak ada pun. Akhirnya dia soal jawab dengan saya dalam menggunakan bahasa Inggeris lah. Menggunakan bahasa Inggeris, dalam keadaan bahasa Inggeris saya pun bahasa Inggeris memang ciptaan peribadi lah kan. Okay. Dia pun berkomunikasi dengan saya dengan berbagai soalan yang memang mendebarkan dan macam-macam bertali arus. Dia tanya satu, dia tanya kemudian dua, dia tanya lagi. Soalan pertama selalu yang ditanya macam mana boleh kenal rombongan ni. Semua dalam bahasa Inggeris, macam mana boleh kenal rombongan ni. Dalam hati saya nak menyelamatkan Muslim Care yang bersama kami, supaya satu perkataan Muslim Care pun takkan terkeluar dalam mulut saya.
Kerana mereka akan sensitif dengan perkataan kemanusiaan, mereka akan sensitif dengan perkataan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Mereka akan sensitif dengan perkataan-perkataan tersebut. Maka perkataan-perkataan inilah saya terpaksa hazafkan, saya terpaksa buang dalam lidah saya, dan saya terpaksa berfikir dalam keadaan spontan macam tu, apakah idea-idea terbaru yang saya perlu beri pada officer Israel ni lah. Maka dia tanya pada saya, mana kena rombongan ni? Saya pun berfikir macam mana aku boleh kenal orang ni. Saya pun cakap lah, ini aku datang kerana kerja, bos aku suruh. Dia pun macam pelik lah, bos kau suruh ikut orang, kenapa bos kau suruh ikut orang? Yelah, aku nak ikut orang, nak melawat tempat-tempat menarik dekat Aqsa. Dalam keadaan saya ni hampir jahil juga. Kerana saya pun tak tahu rupanya di mana saya nak masuk ni. Pertama, saya tak tahu kat mana saya nak masuk, satu. Kedua, saya tak tahu kat mana hotel yang saya nak duduk. Saya pun bertanya kepada sahabat yang bersama mengiringi, kat mana hotel kita nak duduk? Sebelum saya ditahan lagi saya dah tanya. Tapi akhirnya sahabat ni mungkin dalam keadaan masa tu dalam keadaan Indonesia bertanya kepada saya. Dia pun menyatakan, tak apa kalau ditanya, jawab saja. Nak masuk ni pergi ke satu tempat, satu hotel yang telah ditempah. Okay. Itu yang dia cakap kepada saya. Bagi tahu nak pergi hotel yang telah ditempah. Akhirnya bila berbagai tupi berbagai soalan ditanya kepada saya, dan dalam keadaan berfikiran mencipta idea-idea terbaru, dia tanya kat mana nak lawat. Saya cakap saya tak masuk melawat Aqsa lah. Dia tanya kenapa nak melawat Aqsa? Dia menjadi pelik lah, kenapa saya nak melawat Aqsa? Saya cakap aku sebelum ni pergi juga pergi tempat-tempat negara macam Arab Saudi ke, aku pergi negara macam Greece. Aku pergi melawat, aku jenis saya cakap dulu lah, buat laporan dan sebagainya. Disebabkan saya sebutlah saya radio producer. Tapi akhirnya dia memang tak puas hati lah. Dia cakap saya dapat Inggeris. Aku tahu kau memang tipu aku. Dalam keadaan garang, aku tahu kau mesti tipu aku sekarang ni. Kau banyak tipu aku. Saya pun cakap, tak, saya tak tipu. Saya cakap, saya tak tipu. Dia kata jangan sebab kau, aku tak akan benarkan semua rombongan yang bersama kau ni untuk masuk dalam Israel. Saya cakap, tak, saya dah mula macam nak kuih ni, pasal dia nak mengamuk. Dalam tu. Akhirnya dengan soalan seterusnya dia tanya kat saya, kau masuk Gaza sebelum ni? Buat apa kau masuk Gaza? Saya cakap, yalah saya masuk Gaza. Bila kau masuk Gaza? 2 Disember 2012. Buat apa kau masuk Gaza? Masuk Gaza, aku ikut rombongan untuk pergi melihat kawan-kawan, bukanlah melihat kawan-kawan Islam di Gaza lah. Akhirnya benda tu tak menjadi isu sangatlah bagi dia. Dia setakat maklum. Cuma ada satu soalan yang tanya kat saya, kau pernah naik kapal tak datang Gaza? Saya jadi terkesima sekejap bila cakap, kau pernah datang naik kapal tak? Saya memang tak ingat. Perkara tu hampir saya tak ingat. Tapi dia macam push saya. Baik kau cakap, kau pernah datang kat sini naik kapal? Dalam masa Inggeris lah, dialog tersebut. Saya pun tiba-tiba lah waktu tu saya diberi ilham dan saya tiba-tiba teringat, ya, saya pernah pergi Gaza. Tapi saya cakap dia, saya pernah pergi tahun 2011, tak naik kapal pun masa tu. Kapal saya di Greece ditahan. Masa tu International Freedom Flotilla 2, masa tu satu dunia punya misi kemanusiaan. Dan perkara tersebut menjadikan beliau lebih bertanya. Dan confirm lah bila kita menyertai International Freedom Flotilla Gaza, mereka dah tahu kita datang untuk memberi bantuan kemanusiaan. Dan akhirnya selepas perkara tersebut ada tanya kepada saya apa nama kapal saya, mana nak ingat. Tapi lepas dalam 1 minit tu saya terus bagi tahu, okey aku dah ingat nama kapal aku. Kapal tahun sebelumnya yang dirampas tu, yang di Mabi Mamara kan. Kapal saya tu nama dia Stefano Chiarini. Dia pun tanya daripada negara mana lah saya nak ingat, daripada negara mana punya kapal semua kan. Akhirnya beliau pun bertanyalah soalan seterusnya yang paling dia hampir tak puas hati dengan saya. Dia tanya, oleh kerana kau ni banyak kali macam masuk Gaza dan tiba-tiba kau nak masuk Israel hari ni, aku nak nombor telefon siapa-siapa orang Palestin atau kalau orang Israel yang kau kenal.
Saya memang dalam sejarah hidup saya tak pernah simpan pun. Adalah nombor, tapi nombor kawan-kawan sahabat-sahabat yang saya kenal di Gaza lah. Saya pun cakap ni saya tak ada. Satu nombor pun saya tak ada. Memang waktu tu memang saya tak ada. Itulah menyebabkan dia lebih marah pada saya dan dia rasa budak ni confirm tipu aku ni. Macam-macam dia tipu kat aku kan. Dan akhirnya saya diminta untuk keluarlah daripada bilik tersebut, tapi masih ditahan di bilik yang pertama sebelum nak masuk bilik. Dan kemudian akhirnya dipanggillah beberapa orang lagi, dan selepas soal siasat orang yang kedua, dan akhirnya dipanggil juga orang yang ada job. Bila buka pasport, akhirnya dikumpulkan semua pasport, yang mana pasport yang di dalamnya ada job Gaza dipanggil. Dan akhirnya kami diberi lebih kurang 3-4 jam juga berada dalam tu, selepas mereka membuat perkiraan dan perbincangan sesama officer, sesama pegawai. Akhirnya kami tidak dibenarkan masuk dan pulanglah begitu saja. Terpaksa pulang lebih kurang daripada pagi tu. Akhirnya urusan kami selesai hampir maghrib. Migration pun dah tutup. Okey, kemudian saya keluar daripada bilik tersebut lah, daripada bilik tahanan tu. Selepas kami minta izin, saya cakap saya nak sembahyang asar. Saya daripada pagi, ini dah petang, memang confirm tak makan, tapi ini sekarang dah petang, dah nak dekat asar, saya pergi sembahyang. Dia dibenarkan kami keluar. Pada waktu itulah saya terfikir, beg saya. Saya terfikir, kat mana beg saya beg saya yang saya dah masuk pada awal tu kan. Kemudian saya cakap pada kawan-kawan lah, beg saya dah tak ada tadi kan. Bila keluar saya cakap tadi saya ada masukkan beg dan saya perlu cari beg saya balik lah. Tapi bila tengok di dalam tempat beg tu lah kan, kalau biasa orang keluar tempat pasport tu, keluarlah beg kita. Saya memang keluar, saya dibawa oleh pegawai dia untuk melihat di mana kawasan letaknya beg tersebut. Saya nampak ada macam-macam beg. Sedangkan immigration Israel dah ditutup dah. Lebih kurang asal tu ya Ustaz. Lebih kurang asal tu dah tutup, tapi saya lihat beg saya dah tak ada. Bila beg dah tak ada, saya pun tak ada fikir apa-apa Ustaz. Tak ada lah fikir nak mengamuk ke, tak apa, tak ada nak macam mana kan. Tapi masa tu bila terfikir, alamak, dia bawa lah saya, adalah sedikit kebaikan. Dia bawa saya cari, lepas tu dia bawa keluar pergi ke tempat bas lah. Dia tengok kalau ada dalam bas dan sebagainya. Akhirnya tak ada, tapi saya pun pasrah kan. Pasrah pulang. Jadi akhirnya saya tak ada, satu pakaian pun tak ada lah pada saya. Satu pakaian pun tak ada. Beg bagasi yang besar lah, standard biasanya, dengan laptop. Akhirnya laptop yang memang saya simpan lama lah. Kerana laptop tersebut mempunyai pelbagai rakaman gambar-gambar daripada zaman pelajar ni kan. Mana taknya simpan hampir 10 tahun tu. Akhirnya hilang, tak apalah, saya berserah saja. Itu mungkin sedikit coretan dalam pengalaman ditahan oleh pihak berkuasa ataupun immigration Israel. Dan saya tak terfikir pun ini sebagai satu saya tak terfikir ini adalah ujian berat ke. Saya tak terfikir sebagai satu ujian apa yang dah berlaku pada saya ini merupakan satu peluang untuk kita kadang-kadang muhasabah diri kan. Setiap apa musibah, setiap apa keadaan yang berlaku itu mungkin tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin percaya sahabat-sahabat kita yang berada di Syria, yang berada di Mesir, yang berada di bumi Gaza sendiri, yang menjadi pelarian. Yang saya pelik, saya sempat bertemu 2 hari lepas dengan sahabat saya yang berkunjung ke Syria, yang dapat masuk ke dalam Syria. Mereka mengatakan bahawa yang dicari sekarang ni juga pelarian Palestin yang berada dalam Syria. Mereka nak hapuskan dalam umat Islam di Palestin jadi pelarian di Syria, dan yang mereka yang berada umat Islam di Palestin juga yang sedang nak dihapuskan. Jadi bagaimana kita kena lihat. Sebab tu tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang mungkin kita tak merasai pengalaman duduk di dalam keadaan kita, tapi bila kita melihat dan kita mendengar akhbar-akhbar, kita mendengar peristiwa-peristiwa yang berlaku ini,
kadang-kadang ia boleh menjadi asbab bagi kita untuk memikirkan keadaan-keadaan Islam yang berlaku sana. Mungkin waktu ini sebagai yang saya cerita Ustaz Nazmi kongsikan, Ustaz Nazmi lagi macam-macam cerita kan. Okey tuan-tuan, jazakallahu khairan jazak. Itulah sedikit kongsian daripada DJ Syafiq kita yang paling lama ditahan lah. Dalam ramai-ramai itu tuan-tuan, Ana paling kejap kena tahan. Jadi pasal dia wali-wali lain sikit tuan-tuan. Jadi masa dia tahan Ana, jadi masa tu kita orang nak pakat, tak nak konon-konon nak berlakon, tak pada cakap orang putih. Jadi yang si Minah gemuk yang tahan Ustaz DJ Ustaz Syafiq ni, dia keluar dia mengamuk. Jadi semua buat tak faham orang putih kan. Dia kata, no English, no Israel. Full macam bapak kau punya negara geram je aku dalam hati lah. Jadi tuan-tuan, diorang semua kena suat siasat bahasa putih. Sampai giliran anak English, ada kata no English. Cik, kadang-kadang aku tak faham itu. Dia kata no English tu. Arabic, yes Arabic. Jawab yes Arabic tu nak kelakar tu. Tapi bodoh semua dalam itu. Dia pun tanya, dia ni nak cakap Arab tau, tapi Israel ni memang dia cakap, aku tak faham apa dia cakap. Satu soalan yang pertama, anak tak faham, dia kata benda. Dia cakap tema nak tak faham, dia cakap Arab, tapi tak apa benda aku pun tak faham. Dia pun tukar soalan. Soalan kedua, Ventro. Tu tuan-tuan, benda tu agak. Aku yang mengaji Arab lama pun tak faham. Ventro. Kata bemo apa je. Rupa-rupanya bawa saya ingat, dia nak tanya kau nak pergi mana. Dalam bahasa Arab kalau standard, aina tazhab, ila aina anta zahibun. Kalau bahasa pasar, when right, kan? Tapi dia di Israel ni dia nak cakap ruh tu, dia tak disebut al, dia sebut roh. When roh, itu tuan-tuan. Aku pun agak-agak je lah. Aku kata Al-Aqsa. Anta Muslim? Naam, ana Muslim. Lepas tu dia pun minta alamat aku dekat Shah Alam. Mungkin dia nak detect rumah aku. Lepas tu siap minta nombor telefon. Dia kata minta nombor telefon ni mungkin dia nak jemput ceramah aku tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, begitulah pengalaman kami kena tahan dekat immigration. Memang menyakitkan hati. Kita nak pergi ke tempat scan tu kan. Contohlah daripada tempat ni, tempat kita duduk tu sampai dekat dinding tu, tempat nak sampai scan kan. Sampai ke situ tuan-tuan dekat 2 jam. Pasal dia buat lane tu bukan straight macam tu. Kita kena jalan gini batu sampai kat situ, pusing balik, begini pusing balik, zigzag macam tu tuan-tuan. Kalau zigzag boleh tahan, dia kecil pada zag lagi. Benda aku pun tak kerti. Orang punyalah ramai kan. Inilah muamalah Israel. Dan kalau kita tengok muka-muka dia ni, muka sombong. Pekerja ni pun perempuan belaka, belagak belaka. Kalau orang tua-tua Arab-Arab Palestin yang dulu dalam Masjid Al-Aqsa, yang dulu kawasan-kawasan tu, diorang bawa balik pada haji kan, bawa barang banyak lah. Beg orang tua-tua kan, kita biasa tengok beg yang pakai Z, beg warna hitam tu kan, dia kombah semua di beg ni. Kot-kot ada apa benda bom tangan ke, C4 ke benda kan, dia legar baju-baju semua. Lepas tu dia suruh apa orang tua ni masukkan balik baju. Macam itulah Israel ni muamalahnya, senang bahasa. Dia tengok kita ni tuan-tuan tak ada kelas. Kalau bangsa Arab tu dia boleh kata macam anjing, kita ni dia anggap apa? Aku rasa cicak gengko tuan-tuan. Aku rasa ada sekali tu kalau saya ingat, ada kawan dia tak gambar. Ya, tengah-tengah gambar-gambar dia tak gambar. Datang komando, aku rasa komando dia kot. Tak perasan tak dia keluar pisau. Dia keluar pisau kecil. Dia boleh macam tu. Kita mana ada kan, sebab kita kalau kau tak gambar kawasan sensitif pun, polis kata jangan tangkap keluar picture. Itu je, dia siap keluar pisau je. Maknanya dia kalau dia bunuh kita masa tu pun tak ada hal punya lah. Bagi dia darah kita ni tak ada harga. Ni Yahudi punya perangai ya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya anda ada nasihat dah kat rombongan ni, jangan masuk. Israel ni negara haram, bukan sebarangan haram, haram jadah lagi. Tapi dia orang nak masuk juga. Itulah tak ada macam kat ulama. Kan aku tanya untuk akhir sekali, insya-Allah semua yang tuan-tuan infak untuk kilang roti itu kami dah bagi separuh, dan separuh lagi kami akan hantar melalui Syekh saya akan datang nanti.